warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Kita balik kembali dan kita dah ada Azni bersama kita. Kalau orang Kuching kan Azni, dia cakap muka Azni hari ni cernin. Oi. Cernin tu bercahaya lah kan. Nampak licin, dia nampak macam pakai filter kan. Tak bang, sebab tadi sebelum saya keluar, biasalah kita jadi tikus makmal, kena tepek sini, tepek sini. Alhamdulillah. Sikit macam muka saya tahun depan kan. Bukan hari ni, sikit macam tahun depan. Kita nak kalah tu. Tahun depan. Okey, jadi minggu ni Azni, minggu ni kita akan ada 3 central bank. Pada minggu lepas kita ada ECB, Bank of Japan dan juga kepada Bank of Canada pada minggu lepas, di mana Bank of Canada dan Bank of England kan minggu lepas menaikkan kadar polisi seperti Bank of Canada rendah sikit daripada jangkaan pasaran. Jadi pada minggu ni kita ada yang paling besar. Kita ada bapak dia, Fed, FOMC pada minggu ni. FOMC pada minggu ni dijangka menaikkan kadar polisi. Bukan something yang mengejutkan sebab kita ada, kalau kita lihat saya tarik dulu yang ni, kita lihat kepada projection Okey, kita ada few things. Yang pertama adalah jangkaan market itu sendiri Jadi untuk bulan 11 market menjangkakan kenaikan sebanyak 75 poin. Sekarang rate dia nak faham dia macam ni. Sekarang ni kita ada 3.25. 3.25 ni sebenarnya ceiling. Rate tu adalah macam dia satu range daripada 3 ke 3.25. Jadi kalau 3.25 campur 3 kita dapat dan bahagi 2 kita dapat 3.125. Tak apalah. Kalau anda ambil average dia dan kita bundarkan dia jadi 3.1. Ingat nombor-nombor ni Betul. Kita ada 2 lagi mesyuarat. Mesyuarat sekali adalah bulan 11 dan sekali adalah bulan 12. 2 lagi mesyuarat tahun ni. Jadi untuk tahun ini pasaran menjangkakan rate akan, ni berdasarkan bukan saya yang kata, Fed yang bagi tahu. Fed dah bagi tahu bahawa rate dijangka dibawa kepada 4.4. Apa maksud 4.4 kat situ? Ini untuk tahun 2022. Ni yang dia bagi tahu pada September mesyuarat bulan 9 lepas. Mesyuarat bulan lepas lah. Okay? Fed katakan bahawa by 2022, penghujung tahun ni, maksudnya mesyuarat terakhir bulan 12, rate akan dinaikkan kepada, ni maksud dia, akan dinaikkan kepada 4.4 tadi. Ni tadi 4.4 4.4 tu sebenarnya adalah 4.375 ataupun di antara 4.25 ke 4.50. Sama macam ni tadilah. Maksudnya bulan 12 rate akan dinaikkan ke 4.50. Itu ceiling rate dia lah. Sekarang ni kita 3.25. Pasaran menjangkakan untuk bulan 11, ni akan 80%. Pasaran menjangkakan kenaikan ke 4. Sini akan jadi 4. Okay. Maksudnya kenaikan sekali 3.25 dinaikkan 75 mata sini. Okey, menjadikan 4 Bulan 12 kalau tengok projection yang bulan 9 tadi akan dinaikkan sebanyak 50 poin. Okey, itu dah ada pun, Fed dah bagi tahu pun. Masalahnya ini yang dalam ni kalau kita tengok bulan 12 punya jangkaan market 45% menjangkakan kenaikan
5.0 tadi. 50 Dan ada yang menyatakan 75. Okay, maksudnya instead of 4.50, ni adalah 4.50, kita akan nampak 4.75. Sebab itulah kita ada daripada Fed punya meeting FOMC lepas US dollar kuat. Dan sekarang ni kita nampak market dah mula kurangkan. Sebelum ni tinggi tau. Dia dah mula turun balik kepada yang dijangka. Okay? Itu cerita bulan 12. The thing is, antara FOMC selepas FOMC lepas ni, tengok kita ada FOMC minggu ini. Minggu ni kita ada FOMC. Minggu ni kita ada FOMC minggu ni. Alamak. Terlalu besar sikit. Okey. FOMC minggu ni. Di mana FOMC dijangka akan naikkan sebanyak 75 base point. Menjadikan rate kepada 4.00. Dan di antara FOMC dan next ini adalah untuk mesyuarat bulan 11 dan mesyuarat pada bulan 12 dijangka naik 50 base point. Jadi 4.50. Itu apa yang Fed katalah. Di antara selepas FOMC kali ini, maksudnya apa yang saya jangkakan untuk FOMC kali ini adalah benda ni. Kalau kita lihat kepada, kita ambil Forex Factory lah. Perasan tak benda-benda ni? Kalau anda lihat kepada jangkaan NFP untuk minggu ni, saya besarkan dulu tak nampak. Okey. Kalau perasan, NFP kali ini dijangka akan turun. Manakala kadar pengangguran akan naik kepada 3.6. Okey. 3.6 tu sama seperti sewaktu COVID-19, sebelum COVID-19. Ini adalah semasa ni. Jadi kalau 3.6 adalah sekitar COVID-19 punya rate lah. Ni adalah kadar biasa. Kadar pengangguran biasa lah. Maksudnya normal lah. Dah normal. Dah okey balik. Okey. Ni alang-alang kita nak cerita fundamental ni. Betul. Jarang nak cerita fundamental. Okey. So, dan itu pada Jumaat. Ini adalah pada Jumaat. Ni Jumaat. Lepas tu, ini adalah minggu ni. Tahu tak apa jadi pada minggu depan? Petrol dolar dah memang goyang. Sebab kita ada Rusia dah tak pakai dolar kini. Even mata wang yuan orang start membeli yuan. Jadi petrol dolar sebagai Arab Saudi dah mula gunakan mata wang lain. So peranan dolar dalam dagangan ataupun penjualan petroleum dah memang bukan berkurangan, memang kalau rajin pergi baca BIS punya report keluar minggu lepas. Satu hari transaction dalam currency market tinggi tau. Dulu 2019 satu hari adalah 6.6 trilion. Sekarang ni tinggi lagi nombor dia. Pergi baca. Okey. Selepas ni, minggu depan, 8 hari bulan, ada peristiwa besar berlaku. Tahu tak apa dia? US midterm election. Pilihan raya. Dekat US tu. Gubernur dilantik. Biasanya, jadi apa kena-mengena dengan FOMC pada Rabu, pada awal pagi Khamis kita? Biasanya sebelum election, bank pusat tak akan ganggu market. Dia tak akan keluar kenyataan yang hawkish, dia tak akan keluar kenyataan yang dovish. Dia akan keluar kenyataan yang simple je. Tetapi kalau kita lihat rekod Abang Powell, setiap kali dia dijangka meletakkan something yang neutral, dia akan terciduk. Birthday.
Kita nak main, kita nak beli buih-buih tak, Kimi? Boleh, Kimi? Tiap kali Abang Powell dijangka mengeluarkan kenyataan neutral, tiap kali dia akan terciduk. Setiap kali, setakat ini perfect record. Setiap kali dia dijangka sebut benda yang dia jadi ada apa-apa. Itu yang pelik dengan Powell ni. Orang lain kan, Yellen semua perfect. Yellen, Bernanke, dia start press conference yang pertama adalah siapa nama Mama Tinggi tu? Alah, baru minggu lepas saya cerita pasal dia. Alah, Gubernur tahun 79. Allah. Alah, apa nama dia? Yang naikkan rate 20%. Adalah, tak ingat nama dia. Nantilah. Okey. Jadi, apa yang saya cuba nyatakan kat sini, okey, anda akan dapati semasa rilis FOMC, ada kemungkinan kita akan dapati pergerakan yang tak ada apa-apa. Sebabnya 75 poin itu dah tahu, tak ada apa-apa. Statement dia akan keluar statement sama. Sebab kita dapati untuk NFP, antara faktor penyumbang inflasi adalah pekerjaan yang tinggi. Orang banyak bekerja, gaji semua ada, orang belanja lebih kurang. Volcker. Bukan Greenspan, Volcker. Thank you, Fikri. Volcker. Volcker, orang Fed dulu-dulu tak ada press conference tau. Orang pertama, gubernur pertama FOMC, pengurusi pertama FOMC yang bagi press conference adalah Volcker, kalau nak tahu. Yang lain-lain tak ada. Zaman Jimmy Carter first lah, Volcker ni. Sebelum dia tak ada. Kalau dia orang meeting dia orang sendiri keluar statement, hantar dulu pakai fax kot. Dulu pakai fax ataupun anda pergi office tu ambil statement kan. Itu pun news esok baru keluar kan. Tak kisah. Tapi apa pun, anda nampak NFP yang rendah. Maksudnya, antara Fed punya tujuan adalah untuk, antara benda yang dia buat untuk kawal inflasi adalah dengan melihat kepada job market. Dia nak supaya job market cool down sikit. Dia nak supaya ekonomi bukan perlahan tapi cool down. Maksudnya aktiviti adalah seiring je, tak ada kenaikan, dia seiring je. Itu yang Fed cuba buat untuk memastikan inflation tu terkawal. Itu yang Fed cuba. Tapi kalau saya tanya kepada anda, masalah sekarang ni bukannya pasal demand tau. Kalau nak faham inflasi, kita hari ni banyak cerita fundamental. Okay? Inflation dia ada dua side. Satu adalah demand side. Bila orang membeli banyak, demand tinggi, inflation tinggi. Okay? Dan rendahlah. Itu adalah faktor-faktor penyumbang inflation. Inilah demand side inflation. Okay? Demand side inflation. Soalan saya, adakah demand sekarang ni berbeza dengan demand sebelum COVID-19? Sama. Dia sama je. Gaji anda sama, pendapatan anda sama, anda punya situasi sama, semua sama. Apa beza inflation sekarang dengan inflation dulu, tahun 2008-2009? Inflation 2008-2009 disebabkan oleh demand side yang bila buka ekonomi macam kita mula-mula semua orang keluar. Lepas tu orang start bertaubat balik kan. Orang start ni turun balik, dan ini saya tengah bercerita pasal benda ni. Saya tengah bercakap mengenai benda ni. Kita cerita mesti ada data dia. Bukan cerita kosong dia play safe, tapi kadang-kadang dia play safe sangat sampai kita tengah cerita pasal benda ni Okey. Inflation di sini. Kita tengah cerita pasal benda ni.
Inflation 2008, 2009. Bila ekonomi buka balik, bila ekonomi buka balik yang sini. Inflation shot up. Okey. Ini adalah pent up demand. Orang ekonomi buka balik, bank kita ada interest rate yang direndahkan dan semua ni menyumbang kepada, dan QE inilah masa first kali yang diorang Greenspan yang mulakan QE yang pertama, QE 1. Kita ada semuanya sampailah kawasan sini adalah sampai QE 4. Tak apa, tak payah pergi sejarah. Apa pun, duit tengah murah. Fed pump duit dalam ekonomi. Okey, menyebabkan inflation. Tetapi beza dia adalah pada waktu itu bila ekonomi dibuka, sewaktu ini jatuh, loan rumah yang menyebabkan ini jatuh adalah orang tak dapat bayar loan rumah, menyebabkan CDO, CDS tak apa. Yang anda dengar anda tengok cerita Big Short, dia ada sebut CDO, CDS. Ini adalah bond yang diterbitkan based on hutang. Bila orang buat hutang rumah, beli rumah, kan? Jadi hutang dia dimonetize, dijadikan satu instrumen di mana instrumen berkenaan dikenali sebagai CDO, CDS dan mortgage backed, ataupun nama lain dia adalah mortgage backed security. Dengar betul-betul lah. Mortgage backed security. Ini CDO, CDS. Okay. Soalan saya, kalau orang loan rumah, ni 2008 ya? 2007, 2008, waktu housing tengah boom. Biasa orang kat US, orang biasa, even student, asalkan anda mampu ada credit rating, anda akan ada 2 biji rumah pada waktu tu. 2007, 2008. Semua orang ada rumah. Housing market boom. Yes, rajin. Collateralized debit, bukan debit, debit obligation product, CDO. Jadi benda yang ada collateral lah, iaitu kepada rumah tadilah. Soalan saya, anda loan rumah berapa lama? Sampai loan rumah kat sini 5 tahun? Tak ada. Paling-paling 20-30 tahun. Itu biasa. Biasa. Okey? Anda rasa yang cerita 2008-2009 ni dah habis ke? Belum lagi. Mana ada loan rumah 5 tahun? Berapa orang ni? Nampak? Cerita yang ni, sebab itu anda nampak Fed masih membeli mortgage backed security ni. Dia masih beli. Sebab itu, the moment dia cuba untuk keluar QE, yang hutang-hutang ni, bank semua yang dulu isu benda ni, problem. Sebab itu kita nampak payah untuk Federal Reserve keluar daripada QE dia. Faham ke tak? Bukannya orang buat loan rumah 5 tahun, 3 tahun, itu beli kereta. Itu pun ramai orang beli kereta 9 tahun, 11 tahun dah sekarang ni. Apa? Jangan ambil yang paling rendah. Ada 11 orang? Ada, 11 tahun dah ada dah. Uish. Kalau tak mampu, jangan. Simple. Bukan nasihat kewangan. Bagi tahu je. Bagi tahu. Jadi, apa beza dia dengan inflation kat sini? Inflation kat sini banyak bukan demand. Demand, yes. Mula-mula bila orang ekonomi dibuka, semua orang nak keluar rumah. Mana tahan kan? Betul, tak tahan. Semua orang pergi genting. Anda pergi hujung minggu ni, anda pergi genting. Minggu lepas, cuti panjang kan? Bersepau lah. Mana-mana. Yes. Tapi anda mula rasa sebab interest rate naik, barang semua naik, orang start berfikir kan. Mostly 15-20 tahun kat Indonesia. Ya. Orang tak buat loan pendek-pendek. Even kalau 20 tahun, yang ini tadi baru matang Sunbi. Belum matang lagi. 20-27. Belum. Kalau 20 tahun. Kalau kat US tu biasanya 20 ke 30 tahun. Biasa.
Dah replay tengok Big Shot banyak kali. Bagus kita. Kalau anda faham apa dia orang ceritakan, anda akan, kalau tak faham memang tak faham apa benda lah dia orang cerita ni kan. Tapi kalau anda faham macam mana all this networking, all this rating, orang yang keluarkan rating, dia pergi bawa Jolie pergi Vegas, dia bawa, then anda akan bila anda faham all this jargon, all this ni, anda akan faham apa impact dia kepada sekarang. Zoro. Sekarang masih ada. Sebab itu, in other word, whatever yang berlaku pada yang demand side akan cepat. Masalah sekarang ni bukan demand side. Masalah sekarang ni supply side. Ni sebabnya saya masih bearish kepada market. Sebab apa yang market bimbangkan, anda tengok pun dekat Forex Live ke, dekat mana-mana ke, orang banyak cerita pasal COVID-19 punya lockdown dekat China kan. Dekat China masih ada lockdown. Wall Street, yes. Tengok cerita-cerita macam ni, jangan tak tengok. Tengok cerita-cerita. Boiler room, tengok boiler room, Zoro. Boiler room. Tengok cerita boiler room. Ni bagus. Ni bagi saya kalau betul-betul nak cerita pasal trading bank, anda tengok yang ni. Ni memang dia lah. The boiler room. Ni memang dia. Wall Street dia agak kartun sikit. Macam Big Shot dia banyak drama sikit. Tapi anda nak rasa betul-betul, anda tengok yang ni. The boiler room. Tu memang apa yang anda akan nampak lah. Memang betul-betul lah. Anda tengok cerita The Boiler Room. Okay. The problem dengan sekarang ni ada dua. Satu, demand side. Ini yang besar, supply side. Antara faktor supply side ni adalah kepada shipping. Dulu, dunia ni, kita ada 4, siapa yang dalam forwarding akan tahu benda ni. Macam Azli, dia tinggal tak jauh dari Kelang, patut tahu. Apa kena-kena entah. Okay, dulu kita dekat dunia ni kita ada 4 line kapal besar. Sekarang ni diorang dah 4 ke few, tapi yang sekarang ni diorang dah di-mergekan menjadi 2 atau few, yang di mana dia hampir something yang kita panggil sebagai oligopoli. Kalau ekonomi makro, anda perlu tahu benda ni. Oligopoli. Keluar balik yang ekonomi makro kan. Zoro, ni oligopoli. Makroekonomi. Oligopoli ni only a few oligarch. Macam yang Chelsea punya Roman Abramovich, apa dah nama dia. Jadi only a few yang control kepada shipping, dan anda tengok harga untuk shipping dunia sekarang ni, pakai marine, pakai container, harga dia dah melambung-lambung 4 ke 10, even ada yang 20 kali ganda. Saya pakai, saya tahu dah. Sebab tu anda akan expect import akan naik. Duit semua jatuh berbanding US dollar, dan banyaknya dunia sekarang ni import export menggunakan US dollar. The moment US dollar naik, shipping cost semua dalam US dollar, akan naik. Apa jadi kepada inflation? Melonjak. Monopoli tu satu, Supi. Beza dia, monopoli satu, oligopoli beberapa orang. Itu oligopoli. Mono tu satu, mono. Macam monokrom, macam itulah. So, adakah kita jangka ini akan turun? Saya tak nampak dia turun kepada level ini, tapi saya nampak dia akan bermain di kawasan ini ataupun naik turun balik. Benda ni. Itu yang saya nampak setakat ini. So, kesimpulannya, kita tengok kat chart, kita masih menyangkakan at least pergerakan ini berlaku. Kenapa? Ni contoh dia lah. Kita tengok macam Apple daily. Apple ni dia tak break lagi. Structure ini tak break lagi ke bawah. Tetapi kita tengok cousin dia. Cousin dia macam Amazon. Ni dah break. Movement minggu lepas dah break ke bawah. Kita ada benda lain seperti Google, Alphabet. Dah buat lower low. Berbanding low yang sama tadi. Low yang sama. Low ini low apa? Low ini sama dengan low dekat US 500, sama dengan US 30.
Faham? Low ini tadi. Yang semuanya dah break. Menunjukkan bahawa kenapa kita ambil 1, 2 dan 3 kali. Ingat konsepnya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Kenapa kita katakan bahawa ini satu structure. Ini adalah connector dan kita ada structure ketiga tengah berjalan. Simple dia. Pergi kat weekly. Zoom out sikit. Tak, ini. Nampak? Situ tempat kita tarik Fibo. Dan menyangkakan bahawa penurunan di sini akan sama jarak dengan penurunan di sini. So, kita masih jangkakan masih ada pergerakan ke bawah. Selepas current move, sampai kawasan resisten dan meneruskan pergerakan ke bawah. Interesting ni, ni US 500. Ini dolar. Apa yang anda nampak? Inverse kan? Inverse. Okay. Jadi, kalau kita katakan indeks dijangka akan meneruskan pergerakan ke bawah, dijangka akan melengkapkan pergerakan sini sebelum meneruskan pergerakan ke bawah, dan US dollar juga dijangka akan meneruskan pergerakan ke atas. Yes, exactly. Nampak? Bilanya? Bila dollar index mencecah, bilanya ni jatuh. Bila dollar index mencecah zon sokongan. Ni kalau tak pun dia dah naik ke atas. Tapi kalau dia naik ke atas ni tak ada apa. Kalau dia break ini tak ada apa. Tapi ni dah mula nampak ini mungkin dah habis. Daripada 3 lekuk di sini. Ini kalau tengok dia punya ni, kita hampir cecah. Belum sampai tapi kita hampir cecah. Kalau dia turun daripada daripada sini, saya akan jadikan ini sebagai A, B, 1, 2, 3, 4 dan 5 sebagai flat. Tapi tak kisah. Apapun, anda jangan pergi short US dollar. Dia mungkin jatuh, tapi itu cuma pembetulan. Euro US dollar yang sama. Mungkin kalau dia jatuh, dia tak perlu lekapkan 100% ni. Sebab kita ada few instrumen dolar seperti contohnya UCAD dah sampai, kita ada seperti AUD US dollar dah sampai, kita ada NZD US dollar pun dah sampai. Jadi yang lain tu tak perlu dah. So maksudnya ini boleh jatuh dah. Ataupun satu lagi ke atas. Kalau satu lagi ke atas itu flat. Okay. So untuk minggu ni saya masih menjangka kekuatan US dollar akan resume, akan start balik. Mungkin FOMC, ke arah FOMC, maksudnya hari ni, esok kita akan nampak correction, kita akan nampak lebih sideways. Dan FOMC dan NFP, Powell tadi, dia tak nak US dollar terlalu kuat, dia tak nak US dollar terlalu lemah. Tapi kita tengok track record dia, setiap kali dia dijangka neutral, setiap kali itulah dia buat berlaku. Pelik. Tak. Entah apa-apa lah. Tiap kali. Tak pernah gagal. Setakat ini, tiap kali FOMC dia dijangka tak buat something, tak dia sebut benda yang tak masuk akal, ada je yang menyebabkan pergerakan lepas FOMC tu. Tak tahu kenapa. Press conference dia, bukannya masa statement. Masa statement dia akan nampak macam ni. So, tak ada lepas FOMC tu. Ya, minggu ni adalah time turning point. Start daripada 25 hari bulan. Kita 25 hari bulan sampai 5 hari bulan dah turning point. Jadi, kita tengoklah.
Kalau tengok gun pun yang sama kini. Kalau tengok gun dekat M15 kini. All this, ini tak perlu berlaku. Ini tak perlu berlaku. Kita boleh ada 1, 2 kat sini, lepas tu dia dah jatuh. So kalau US dollar start kuat, ini boleh berlaku ke bawah dah. Tak perlu dah. Tapi apa pun, sekiranya dia berlaku, maksudnya US dollar lemah, dan saya berminat untuk membeli UJ untuk shorter term ke atas. Ingat, anda sedang membeli dekat atas-atas ni. Tapi at least dia turun sikit lah. Kalau tengok yang besar pun, kalau tengok yang besar ni, ini berada dalam area equilibrium. Ini dah masuk kawasan resistant. Ni dah berada dalam 100%. So, kita jangka satu pullback berlaku. So, untuk shorter term, saya berminat untuk shorter term, untuk membeli US dollar, sekiranya penurunan ini berlaku. Kalau tak, dia terus naik, tak minat. Kalau ini terus naik, don't be surprised kalau dia naik, indeks jatuh. Kalau dia naik, indeks boleh jatuh. So, kita perhatikanlah. Indeks jatuh. Kalau dia naik daripada situ, maksudnya indeks lengkap kat sini. Indeks, ini saya boleh lengkapkan. Simple je nak lengkapkan dia. Alih-alih sini. Alih-alih je lah. Ni 3, sini 3, ni 4. Ni alih-alih. Cukup. Kalau EA bang, EA. Apa dia? EA. Euro AUD. Euro AUD. Masalahnya macam Euro AUD daripada sudut struktur lah dia baru satu kumpulan. Alias time frame kecil lah. Nampak dia macam sideways sikit kan. Masih lagi sideways. Euro AUD. Besarnya ini satu kumpulan harga. Ini satu kumpulan harga. Faham tak? Ini satu. Dia tengah buat reset. Jadi sama ada kita dah start buat B tu, kalau ini berlaku, itulah kelemahan US dollar. Kalau itu berlaku, saya jangka sini akan extend 3, 4, 5. Tapi tak perlu pun. Dia boleh je letak 3, 4, 5 habis. Lepas tu turun ke bawah. Cumanya bagi saya ini satu kumpulan harga. Saya belum nampak benda ni. Tapi di time frame kecil, H4 lebih kecil, situ saya tak ada equilibrium. Ini dah bagi saya struktur yang lengkap. Ini dah sampai 100%. Satu dia sideway kat situ. Ada sideway teruk. Sideway teruk. Jadi tak minat lah. Saya berminat untuk nak shorting dia tapi jauh lagi. Di atas ni nanti. Untuk shorting dia. Nampak? So bukan pada semasa, ataupun lebih eloknya adalah GA nanti. Sebab ini adalah kekuatan US dollar. The whole structure ni kekuatan US dollar. Kalau US dollar kuat, impact dia direct kepada COMDOLS berbanding dengan dollar pair yang lain. Ini akan lebih lemah berbanding kalau indeks jatuh. Ini cuma berlaku kalau indeks jatuh. Masa ini jatuh, masa tu indeks naik. Yang ini. Maksud saya kat sini. Habis apa tadi? Euro AUD. Euro AUD. Euro AUD. Okey. Nampak? Okey. Jadi apabila ini melengkapkan struktur 5 lekuk, equilibrium 3 lekuk di sini. 3 lekuk di sini. Dan ini yang besarnya, sebelum dia naik ke atas, itu adalah sama dengan ini. Jadi bila ini naik ke atas, itulah sama dengan equilibrium ini. Faham? Nampak tak? Ni dia punya ni lah.
dia punya structure lah. Jadi bila ini sampaikan support Euro AUD, sebabnya bila indeks naik, komoditi akan mendapat permintaan. Mata wang komoditi juga akan mula mengukuh. Jadi AUD akan mula jatuh berbanding dengan euro pada waktu itu. Satu, secara biasanya negara-negara komoditi dia punya interest rate akan lebih tinggi daripada negara-negara bukan pengeluar komoditi seperti European Zone, seperti yang lain-lain secara lazim lah. Jadi inilah korelasi dia. Dia direct dia sebenarnya. Ini cuma berlaku apabila US dollar mula jatuh. So kira dia inverse gak bang dengan US 500 ni, Euro AUD ni? Yes and no. Bergantung kepada apa dinamik dia. Tapi sekiranya dia adalah dollar dynamic, dan yes. Dia akan jadi inverse. Dan movement kesemua movement ni adalah US dollar punya move. This whole thing adalah, maksudnya bilanya ini akan berlaku bila ini naik dan mula jatuh. Ni yang kita lukis kat sini. Faham? Bila ini jatuh, itu dah sama dengan dollar index mula jatuh nanti. Di sini. jauh lagi. Jauh lagi. Belum lagi. Tapi kiranya FOMC ni kita akan nampak di mana kekuatan US dollar bang kan? FOMC kali ni, in other word, US dollar tapi dia tak pecut. Sebab FOMC kali ni dia tak ada projection material. Orang nak tengok tahun depan adakah dia akan naik rate lebih agresif. Saya tak nampak dia akan umum apa-apa sebab nak election. Dia akan ikut apa yang dia meeting last time. Sebab meeting last time, dia akan naik 75 kali ni, 50 mesyuarat bulan 12. Bulan depan. Itu yang dia letak dalam meeting bulan 9 yang tadi tu. Jadi, saya tak nampak dia kacau market. Sebab nak election. Orang akan tanya. Sebab nak election. Dia tak akan buat apa-apa. Sebab kalau dia kacau, dia kata, ekonomi akan boleh jatuh, itu menyebabkan pengundi tak pilih kerajaan sedia ada. Betul. Jadi saya tak nampak dia cerita apa-apa yang pelik-pelik lah. Tapi kita tahu rekod Powell, tiap kali dia tak cerita pelik-pelik, market jadi pelik. Tu masalahnya. Kesian juga kat dia sebenarnya. Sepatutnya dia tak kacau. Tu yang dulu Trump marah kat dia. Lepas tu Biden pun pernah panggil dia few time kan. Tu yang masalah dengan Biden ni. Jadi apa pun, structure sini boleh habis. Saya dapat nampak 5 lekuk ni. Betul. Ataupun lekuk di sini. Cukup. Jumlah lekuk di sini cukup. Tak perlu buat ini dah. Tak perlu, dia boleh naik ke atas. Boleh fly. Kalau ini naik ke atas, dan indeks pun akan start jatuh. So kalau kira dia ekonomi kita okey. Ramai orang kata Malaysia ekonomi tak berapa okey kan. Sebab cuma tengok currency. Tak. Ekonomi kita okey. Inflasi kita sebab kita subsidize. Barang-barang kita tak, minyak tak naik tinggi banyaknya kepada harga minyak. Gula kita subsidize, tepung kita subsidize. So kita, satu, ekonomi kita on surface nampak okey. Ekonomi kita nampak okey sebab kita banyak disubsidi. Try pergi tak jauh. Anda pergi Singapura, anda pergi Thailand, anda tengok harga minyak. Harga minyak masak. Harga minyak masak. Gula, anda tengok benda-benda tu. Kakek Powell. Tanya dekat Sunbi. Dia bukan BNM padu. Yang padu Petronas. Tapi tak apa. Itu cerita politik dia. Harga Sunbi. Berapa harga minyak masak kat rumah harga dia? Minyak berapa kan? Sunbi tu? Even dekat pump station. Indonesia bekas negara OPEC tau. Dia pengeluar minyak besar. Dulu. Tapi harga minyak dia lagi mahal daripada kita. Lagi mahal daripada kita. Betul. Sebab tu sana rasa inflasi, barang naik. Tapi kat Malaysia, kita duk komplain harga barang naik, tapi dia tak berapa naik berbanding dengan yang lain. Kita punya inflation masih terkawal. Kita tengok Malaysia, kita sembang-sembang Malaysia, kita tengok Malaysia. Mana Malaysia ni? Ni Malaysia. Malaysia kita masih terkawal. Daripada sudut inflasi kita adalah terkawal.
Sebab kita ada Petronas yang power. Petronas yang power bang Tengok, kita punya inflation dia tinggi, tapi dia adalah tak sampai 8, 10, tak sampai benda-benda tu. Di bawah Sebab 5. ia masih dalam range ini. Kalau kita kata tinggi, ini tinggi. 8, ni adalah rate dia. Tu tahun bila tu? 2009? Bila ini waktu selepas financial crisis. Lepas 2008 financial kan? crisis 2007-2008. 2007-2008. Lepas tu memang ekonomi US jatuh, kita pun inflation jatuh, pelabur semua keluar. Lari. Lepas tu sama lah macam US tadi. Sama lebih kurang kita je ni. naik. Cuma kita Tapi tak inflation setinggi. inflation kita masih terkawal. Ini adalah disebabkan waktu tu adalah harga minyak. Lepas tu minyak jatuh. But kita okey. Kalau kita bandingkan even dengan Indonesia. Ni adalah Indonesia. Sorry ya, Sumbi. Ni Indonesia. Kalau kita bandingkan mana Indonesia ni? Indonesia. Indonesia. Tengok dia punya inflation. Tinggi, tapi ni adalah antara yang tinggi inflation dia. Tapi masih terkawal, but masih tetap tinggi. Banding dengan di 25 tahun, 10 tahun. Masih berada, tengok inflasi dia. Masih tetap tinggi 25 tahun, tak nampak, cat ni tak nampak. Malaysia kita okey. Banding dengan Singapura. Kalau kita nak banding, kita banding dengan dekat-dekat dengan kita. Kita okey. Kita punya ni adalah okey. Tengok Singapura. Berapa bulan ni sustain. Sustain je dia. Nampak inflasi dia. Kau. Kita pula duduk bising-bising. Kita tak berapa teruk. Yang lain tu teruk. Sebab kita bukan apa, kita subsidize. Jadi kesimpulannya, melaburlah dekat saham tempatan. Minyak ada rencana untuk turun harga kembali setelah baru naik. Harga minyak masak adalah stable sikit kan. Saya dah baca artikel. Saya dah baca artikel last week. Tapi apa pun kita masih menjangkakan US dollar dia. Jangan short dia lah. Kalau dia turun, cari peluang untuk buy dia. Jangan pergi short dia. Betul. Ataupun dah bergerak ke atas ni. Dan kalau itu berlaku, dan indeks akan mula jatuh. Depend lah. Sebab ini saya tak nampak 5 lekuk kat situ. Saya belum nampak yang jelas. Tapi kalau dia habis kat sini, kita akan balik kepada lukisan asal kita. Lukisan asal kita adalah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita akan buat sebagai A, B dan C. Kita akan buat macam tu. Dan turun bawah balik. Ataupun ini adalah W, sini X, sini Y. A, B dan C. Tak kisahlah apa pun. Yang kita tahu US 30 dah dalam area. Ni dah dalam area. UJ movement tunggu equal leg H1. Yap. Kalau ini naik ke atas, itu sama dengan UJ. Betul. Jadi itulah dia. Jadi apa pun banyaknya dah berada dalam equal leg. Peluang dagangan adalah untuk shorting indices dan long US dollar. Long US dollar, betul. Yen pay tutup tepi tu. Jangan. Anda akan kena libas atas bawah. Sebab dia kat ujung. Betul. Yen pay ni kat ujung. JJ pun kalau kita boleh tengok bang. Apa? JJ pun sama juga, tapi dah break atas. JJ. Dia ni dah, kalau nak masuk, saya akan tunggu yang correction besar ni. Yang nombor 2 tu. Yang ni. Yang ni tak. Ini sama dengan bila indeks habis nanti. Nampak kalau jumlah lekuk dia, tengok ni adalah lekuk H4. Jumlah lekuk dia kita ada 4/5. Okey? 1. Ni 1. Turun ni akan ada 3. 1 maksudnya macam ni. Ni 1. Lepas tu kita ada 3 yang besar. Okey? So jumlah keseluruhannya daripada sekarang ni 1. Sorry.
keseluruhan ni 4/5, 1, 2, 3, 4 dan sorry, macam mana nak kira dia? Daripada sini. Daripada sini, sorry. 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 lah. Ni adalah dikira sebagai satu subfractal dia. Basically saya lihat ada 5 lekuk lagi. 4 ada 5. Ada 4 lekuk lagi. Itu bermakna sama dengan indeks kat sini. Indeks kat sini untuk melengkapkan 1, 2, sini akan ada struktur yang lanjut sikit, 3, 4 dan 5. Sini ya. Kita akan ada yang sama dengan yen pair tadi. Belum. Yen jangan buat apa-apa lagi. Ingat, salah satu akan sideway. Pada waktu ni yen yang sideway. Indeks, tengok indeks akan buat 5. 5 tu motif. Okay? 5 tu motif. 5. Kira Dolar, 5 tu pergerakan yen abang. Sekejap. Salah satu ingat kalau kita kata dia korektif ataupun pembentuk sideway, dia akan ada 3. Betul. Okay. So, dolar, kalau dia habis, 4/5 akan ada 1, 2, 3, 4, 5. 5. Okay. Tapi, kalau itu berlaku, dan yen, kita ambil AUD/JPY lah. Sini, akan buat 3. 1, 2, ni dah habis kalau 2, yang kecil tadi yang kecil tadi. H4, 2. Sini akan buat 3. 3 tu correction. 1, 2, 3. Dalam cycle correction lah. 1 akan buat 5 indices. Dolar akan buat 5. Maksudnya structure motif. Yang yen pair cuma tinggal yen pair. Yen sebagai single akan buat 3 saja tinggal lekuk dia. Ini AJ ni sebab dia ni adalah AUD US dollar jatuh laju. Betul. 9 minit untuk Azmi. Jadi ni bang, beza nanti dia. saya sambung kat sesi saya. Settlekan tu. Jadi kat sini kita ada 3 saja. Itu yang saya maksudkan dengan sideway. Bila kita jangka 3. Jadi nak trade apa? Trade yang ada buat trend. 5. Yang ni jangan. Biarpun yen pair ni adalah struktur motif. Faham Kimi? Biarpun sini adalah struktur motif, tapi jumlah lekuk dia adalah 3. Jadi dikira sebagai sideway. Jadi yen kita tak trade. Kita cuma trade apa yang dijangka buat 5. Apa yang 5 tu trend. Itulah sequence. Anda cuma trade benda yang akan membuat motif. Anda tak nak yang akan buat break. Break tu yang 3. Break kan? Break. Jadi sebab itu kalau nak trade benda yang akan membuat motif. Betul. Sama juga even kita ambil kepada Amazon. Amazon kat sini. Amazon kat sini. Ini adalah 1, 2. Ini time frame H4. H4. Boleh tak trade saham untuk short? Sini kita dah ada 1. Sini 2. Sini akan buat 1, 2, 3. 3. Jangan trade dia. Sama juga macam Apple. Kalau nak trade Apple. Sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Ini bukan buat 5. Faham tak? Trade yang benda akan buat 5. Jangan trade benda yang akan membuat 3. Sama juga macam Amazon. Microsoft. Google. Google ni sini akan buat 2, 1, 2, 3. 3. Tiba-tiba dia opening web page pula.
menjawab phone aku. Sebab saya sebut Google tadi kan. Oh, bukan kau. Bukan hello Google. Perasan dia, perasan. Oh, patutlah telefon berbunyi. Microsoft. Microsoft ni tak dapat nak trade. Faham tak? Sini 1, 2, 1, 2, 3. 3. B kepada C, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dah ada 1. 1 ni dah ada. Anda trade benda yang tengah membuat melengkapkan B. Sebab B kepada C akan ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini tak dapat nak trade. Jadi kalau nak trade, Apple ni trade untuk short tak? Sebab dia menuju ke B. Correction ini lengkap. Sebab tu kita tunggu UJ kat situ. K. Bukan K. K kat situ. Apa punya key kat situ. Betul-betul. Tu nak tengok UJ key kat situ. Key kat situ ke K kat situ? Apa benda tu? Key level. Benda sama. Jangan trade benda yang akan membuat 3. Trade benda yang akan membuat 5. Itu adalah high probability. Jadi samalah. Jadi kalau indeks kat sini, B kepada C. Sama tak dengan Apple tadi? Benda sama kan? Benda sama. Jadi kita cari benda yang akan membuat 5 ke bawah. Itulah. Google boleh tanya. Boleh tak kita tanya kat Google? Senang trade. Google yang menjawabnya. Jadi trade benda yang ada, yang akan membuat 5. Jangan trade benda yang akan membuat 3. Contoh benda membuat 3 adalah Amazon. Ini akan membuat 3. Sebab ini akan 2, 3, 4, 5. B kepada C. Kalau kita tengok Barrick bang, Barrick masih ke bawah lagi loh. Masih ke bawah lagi kan? Itu bukan untuk trading, itu untuk jadi reta. Simpan lama. Ni mana Barrick? Barrick depan dah. Saya dah ubah. Sebab saya buat video YouTube. Barrick. Mana Barrick? Ni. Barrick pun kita akan jangka ada 3. Sama dia macam gold. 1, 2 dan 3. Jadi ni tak dapat nak trade. Ini pun tak dapat nak trade sebab dia ada 3. Jadi sama juga macam gold. Lepas tu orang tu tanya gold, saya duk mengelak. Sebab gold ni tak ada. Gold ni kita jangka akan membuat benda sama. Iaitu 1, 2, 3. Sini semua structure dia adalah 3. Betul. Boleh buat coding AI dia. Kalau boleh Google buat macam tu, senang kerja kita. Tanya Google. Tanya Google habis cerita. Itu kena tanya. Jadi kita nak trade kita nak trade benda yang akan membuat 5. Bukan benda yang akan membuat 3. Itulah konsep dia. Tanya iPhone. Hi Siri. Hello Siri. Tanya dekat Azni punya phone. Sumi pergi tanya kat handphone dia tu bang. Sahammu sudah boleh masuk. Boleh masuk tak? Kat mana stop loss? Hello Google. Jangan jawab lagi dah phone. Kita baru saja alfabet tadi Google. Nampak? Dia semua satu. Semua cat saya satu cerita. Ada yang membuat 3. Yang membuat 3 tu akan sama bergerak. Maksudnya macam ni Ini Apple ni, apa maksud? Itu yang saya sebut. Market ni cuma 5-3 ataupun 3-3. Maksudnya, pergerakan dekat Apple ni adalah pergerakan concurrent. Dia akan sama dengan US 500. Dia akan sama dengan US 100. Tetapi, struktur seperti Google, struktur seperti Amazon, ini akan ikut yen. Boleh tanya ada confirmation ke belum? Senang cerita kita. Jadi, ini akan sama struktur dengan apa yang nampak dekat AUD JPY. Satu bila ada tanya saya senang dia nak correlate kan. Saya akan letakkan dia kumpulan 5-3 ataupun kumpulan 3-3. Nampak tak Kimi? Saya akan letakkan dia kepada kumpulan dia. Jadi maksudnya Amazon dan juga saham Google ni, saham Facebook. Ada satu lagi soalan yang saya dapat. Kenapa kita tandakan Microsoft
sebagai struktur 4. Okey. Maksudnya belakang ni 1, 2, 3, 4. Sedangkan kita tandakan Google sebagai bukan. Alah. Dia menjawab, phone menjawab. 1, 2. Ni sebab dia. Tengok Ni yang kita cover last week. Siapa yang ikut sesi last week, kita dah ceritakan. Ini adalah Microsoft tadi kan? Apa dia punya ticker? Okay, ni Microsoft. Okay. Ini adalah saham Apple. Okay. Tengok ambil benda ni je pun. Stokastik je. Okay. Dan anda pergi kepada time frame paling besar dia. Tukar, turun, 3 bulan, 6 bulan. Sampailah anda nampak struktur dia bentuk apa. Ni besar sangat, turun lagi. Alang-alang. Kejap, saya pun nak habiskan. Okay. Jadi dekat sini Sumbi, kita ada 1, 2. Reset. 1, 2. Sama ada kita boleh buat sebagai 2 kat sini ataupun 2 kat sini. Apapun sini ada 1, 2. Dan kita akan jadikan ini sebagai 3, 4 dan 5. Okey. Itu daripada permulaan yang ada dinosaur ni, Microsoft. Kalau kita tukar dia kepada Apple, anda tak nampak benda tu. Anda nampak cuma 1 reset. Anda cuma nampak, kalau kita tukar-tukar dia, daripada permulaan ni, anda cuma nampak, saya tak dapat buat, dia tak ada ni. Faham tak? Dia tak ada. Microsoft. Dia tak ada ni. Ni tak ada. Ni tak ada. Dia tak ada. Dia tak ada daripada yang sama daripada masa yang sama ni. Dia tak ada. Dia tak ada jendol. Sini ada. Jendol. Ni ada jendol. Ni tak ada jendol. Jadi kita katakan ini sebagai 1 struktur dan 2. Itu sebab dia. Faham? Sini sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Dan sebelum ini naik ke atas lah. Itu sebab dia. Dia senang je. Kira yang ada nampak parabola. Itu je. Okey? Jadi saya akan berundur sekarang. Malam nanti saya ada sesi bersama Wani untuk Pick of the Week. Dia ceritakan mengenai FOMC tadi lebih mendalam lagi. Tapi lebih kurang yang tadi lah. Dan bagi saya untuk hari ini masih lagi kepada yang sama. Short index, long dollar, cerita yang sama. Dan kita tinggalkan anda bersama Azmi. Jadi saya bundur dulu. Jumpa insyaAllah pada malam nanti. Terima kasih semua. Azmi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa malam nanti. Terima kasih. Okey. Okey, hai semua, lagi sekali untuk kali yang keempat ke rancangan istimewa kami Pick of the Week untuk malam ni dari jam 8 hingga 9 malam. Okey, so kami sedang mengalami masalah teknikal, but we will still try and go on with the show. Alright, so kami akan mulakan dengan Zul terlebih dahulu. So kami akan dengar pembentangan daripada Zuli. Dan jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau anda ingin berinteraksi bersama kami semua di sini, gunakan perkhidmatan chat box di sebelah kanan. Isikan nama anda, klik join to chat dan anda boleh mula berinteraksi bersama kami semua di sini. Okay, Zuli, so take it away. Okay, short and simple. Saya try Saya try short and simple. Okay, jadi perhatian pada minggu ini kita ada 2 event. Kita ada pertama FOMC pada awal pagi Khamis. Jadi jam 3 pagi kita akan dengar daripada Fed statement. Di mana pasaran menjangkakan seperti yang anda nampak sekarang ni, ini adalah untuk futures, untuk Fed Fund Rate, kadar faedah dia lah. Di mana pasaran menjangkakan lebih hampir 90% pelabur menyangkakan kenaikan sebanyak 75 mata. Dan untuk pada bulan Disember, ni yang kunci dia sebenarnya kepada bulan Disember, di mana pasaran menyangkakan kenaikan sebanyak 50 mata. Apapun, satu lagi adalah kepada angka NFP, iaitu pasaran menyangkakan bahawa angka NFP
dijangka akan lebih rendah. Itu menunjukkan polisi yang lebih ketat daripada Fed mula slow down a bit. Sebenarnya tak ada apa, kita akan ada kadar pengangguran yang meningkat sedikit, tapi angka ni adalah sama dengan pre-pandemic punya figure. Jadi yang penting apa yang kita nampak dekat chart, saya laju sikit, di mana sekarang untuk minggu ini apa yang sedang saya perhatikan adalah kepada pergerakan indeks yang dijangka mencecah zon rintangan. Sama ada dah cecah sekarang. Yang penting kita nampak dekat US 30 contohnya, mata saya pun kena zoom sikit, di mana take your time. Okey, simulcast dah habis, tak apa. Kita berada dalam zon rintangan, sama ada ini tak perlu berlaku. Ya. Jadi ini tak perlu berlaku dan kita mungkin dah memulakan pergerakan ke bawah. Dan kita faham bahawa pergerakan indeks sekarang ni adalah inverse dengan US dollar. Ya, maksudnya sekiranya ini jatuh, itu bermaksud kemungkinan untuk dolar, kalau kita lihat kepada dolar indeks, saya tunggu mail tadi, contact lens kering, tercabut. Kita kemungkinan untuk melihat dolar dah mula bergerak ke atas. Saya nampak waktu sesi Wani tadi ramai tanya mengenai GU kan Wani dan GJ. Jadi obviously kita nampak GJ ke bawah. Untuk short term, GJ ke atas. GJ ke atas, manakala GU ke bawah. Kenapa itu berlaku? Ia bukan faktor yen. Ia adalah faktor US dollar. Fahamkan GJ ni adalah GU darab dengan UJ. Jadi apa yang berlaku adalah GU jatuh GU jatuh tapi UJ naik lebih laju daripada GU jatuh. Jadi itu adalah faktor US dollar. Dan saya melihat kepada beberapa pair US dollar, seperti contohnya kita ada untuk UCAP yang dah berada dalam zon, dah sampai zon sokongan dan sekarang ni sedang melakukan pergerakan dengan momentum. Kalau kita nampak stokastik sedang bergerak dengan momentum. Chart stuck, alamak. Chart stuck lah pula. Dah okey. Jadi kita jangkakan bahawa movement sekarang ni, kalau kita lihat dekat H4, movement sekarang ni daripada peak di sini, peak ini, kalau anda lihat stokastik ni, movement ini dah reset. Kalau siapa ikut sesi saya, maksudnya kita jangkakan bahawa struktur ini dah lengkap. Alternatif dia buat double. Maksudnya dia buat satu lagi. Tapi apa pun, kalau UCAP naik, dan kita nampak juga untuk contohnya AUD US dollar, struktur serupa dekat H4 ni, dia dah sampai zon rintangan. Zon rintangan ni saya kira daripada Fibonacci extension 3 lekuk. Kalau siapa yang pernah dengar pasal elite wave, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 dalam buku tu cantik lah rupa dia. Dekat chart tak cantik macam tu. 3 ni kita jangkakan dah berlaku. Jadi 3 tu dah daripada sudut Fibonacci-nya dia dah lengkap. Alternatif dia ini cuma 3, tak break low dan naik balik. Apa pun tempat trade dia sebenarnya kat sini, bukannya dekat tengah ni. Jadi kalau ini betul berlaku, then there will be satu bounce lah. Tak adalah benda bergerak satu line macam tu kan. Kalau semua bergerak satu line, kaya dah kita. Jadi New Zealand dollar pun sama. New Zealand dollar mencecah zon rintangan dan dijangka memulakan pergerakan ke bawah. Stokastik yang sama, di mana ini dah full reset. Maksudnya kita nampak parabola dekat situ. Dah nampak parabola dekat sini. Jadi kita jangka structure ini lengkap. Kalau anda nampak kat sini, ini tak jelas. Time frame, kalau nak tengok cara nak tengok dia jelas, anda tengok kepada tukar time frame. Dan kita dah mula nampak berlakunya dekat daily ni dah ada lekuk lah dekat daily. Cumanya sebenarnya ini time frame lain, H6. Tapi jarang orang nak pakai H6. Anda nampak daripada bawah ni, anda boleh buat tiga terowong lah. Dalam sesi Imran tadi ada cerita pasal channel kan. Jadi dah 3 lekuk lah.
Jadi itu menunjukkan bahawa kemungkinan untuk struktur ini lengkap dan memulakan pergerakan ke bawah. Wassalam Kristianto. Apa yang saya minat? Shorting dollar pair, maksudnya membeli US dollar dan continue untuk short index. Jadi itu yang saya minat bagi siapa yang ceritakan mengenai pergerakan indeks di mana ini mungkin dah mula ke bawah. Kalau betul US dollar ke bawah, ini adalah pergerakan ke bawah. Cumanya saya jangkakan a bit more disebabkan oleh indeks-indeks ni dibentuk oleh saham. Jadi itu yang membentuk indeks. Jadi kalau kita lihat kepada contohnya pelbagai saham yang lain, seperti Apple contohnya. Mana Apple saya? Okey. Apple ni pun ini boleh lengkap dan memulakan pergerakan ke bawah. Jadi ini tak perlu satu lagi high lah. Kita lihat pada jam 10.30 pada malam nanti, 10.30 ke 9.30, bila Wall Street buka, kalau ini bergerak ke atas satu lagi, dan indeks akan bergerak ke atas satu lagi, US dollar satu lagi ke bawah. Tetapi sekiranya Apple jatuh, bukannya gravity punya teori, tapi sekiranya Apple jatuh, dan indeks-indeks lain pun dijangka akan jatuh. Kita lihat, ini dah cukup Kristianto, nampak kan? Ini kita boleh lukis sebagai motif. Kalau kita tengok kat time frame kecil, ini M15, saya boleh lukis 5 lekuk. 1, 2, ini 3, 4 dan 5 berakhir dengan divergence. Cukup sifat dia. Time frame kecil cukup sifat untuk dia dah lengkap. Lain daripada tu, Amazon pun yang sama. That bounce daripada low ni, bounce ini, kita dah ada 3 lekuk. Cukup. 1, 2, 3, 4 dan 5. Of course kalau anda tengok saham-saham ni, dia banyak berlubang-lubang macam dia kalau time frame kecil. Sebab dia ada market tutup. Tapi apa pun, Amazon, kenapa kita masih jangka indeks ke bawah? Disebabkan oleh movement dekat, contohnya Amazon ni dia buat lower low. Pergerakan minggu lepas buat lower low. So bermaksud kita dah ada daripada high ni, high, low, lower high, lower low. Macam mana kita tahu kita tak ambil macam ni? Simple je. Benda yang serupa, anda tukar ke time frame dia, anda akan nampak reset. Ni maksud saya daripada atas ni, anda nampak satu yang jelas di sini. Kalau tak nampak kat situ, tukar lagi time frame. Tukar lagi time frame, anda akan nampak yang ada lekuk dia lah. Dekat daripada pembetulan kat situ, daripada pembetulan kat sini, anda akan nampak ada lekuk dia. Jadi di sinilah. Jadi itu tempat anda nak tarik Fibo. Maksudnya, anda nak tengok high, low, lower high, lower low. Anda lihat kepada stokastik tu. Dan selagi dia tak sampai 100%, kita katakan bahawa movement ni masih ke bawah. Fibonacci extension. Jadi, in other words, untuk minggu ni, saya masih melihat kepada pergerakan indeks ke bawah. Bounce untuk contohnya untuk US 100, US 500, Dow dan lain-lain dijangka berakhir apabila US dollar mula mengukuh. Jadi kalau ini jatuh, itulah US dollar mengukuh. Euro US dollar ke bawah, GU ke bawah, AU ke bawah, UCAD ke atas, NU ke bawah. Jadi gunakan teknik anda untuk cari peluang macam mana nak ikut kepada structure market. I know, even saya nampak Wani punya sistem kan. Antara yang boleh diguna pakai kalau kita menggunakan support resistance, anda boleh gunakan stokastik ataupun RSI punya turning point tu. Jadi anda tak pergi ambil semua dalam-dalam, dia tak penuh line. Antara masalah biasa guna SNR adalah line dia banyak sangat. Jadi mana satu yang relevan adalah bila pergerakan dengan momentum buat U-turn. Maksudnya level berkenaan, momentum tak dapat nak break dia. Jadi kita tahu support resistance kawasan tu adalah support resistance yang kuat. Tu maksud dia lah. Sebab even dengan momentum dia tak berjaya tembus. Contoh kalau kita pergi ke time frame lebih kecil, saya bagi contoh lah. Kita pergi Euro US 500 ni kan. Kalau kita ambil
cuma kepada support resistance, semua tempat kita letak. Sini ada, kan? Sini ada, sini ada, sini ada, sini ada. Jadi mana satu? Anda lihat kat mana turning point dekat kita tukar time frame, lepas tu anda nampak turning point di mana ada parabola dekat RSI ataupun stokastik. Guna default pun boleh. Jadi anda tahu itu adalah satu support resistance yang berjaya menahan momentum. Benda samalah dan itulah daripada saya. Saya boleh cerita lagi tapi kalau tak Wani tak ada ni. But apa dia untuk minggu ni saya berminat masih kepada beli US dollar dan juga short index. Yen pair surrender dulu. Yen pair surrender sebab yen adalah mendata sure itu saya baca benda lain pula. Okey, jadi kembali kepada Mel Bitcoin. Kejap, satu lagi. Sekejap Mel. Bitcoin naik kalau US dollar kuat. Rasman, kalau US dollar kuat, ini jatuh. Simple je. Kalau kita lihat lower time frame, saya tak lukis habis. Ini mungkin dah habis benda yang sama tadi. Ini saya lukis, bila saya lukis saya pun tak ingat. Maksudnya ini dah lengkap. Jadi kalau betul US dollar dah kuat, dan Bitcoin akan jatuh. Benda yang serupa. Jadi ini pun sama dengan US dollar tadi. Basically pasaran sedang dipengaruhi oleh US dollar. Jadi jarang anda nak tengok orang buat Bitcoin chart H1. Ni dia. Untuk elite wave. Tak ada. Paling kecil adalah H4. Dalam dunia. Saya bagi tahu je. Dalam dunia tak ada orang buat. Paling kecil adalah H4. Jadi ini boleh lengkap. Kenapa kita masih jangka dia ke bawah? Sebab sekejap ni Yang besar dia belum lagi mencecah 100% Fibo extension. 3 lekuk ni dia belum lagi lengkap. Dia belum sampai 100%. Jadi kita masih ada room ke bawah. Sama juga benda yang tadi tu. Ini dah break. Dan kalau anda lihat stokastik, tukar-tukar time frame, anda akan nampak benda ini. Maksud saya, anda akan nampak benda ni anda nampak parabola tu. Daripada high kat sini, anda akan nampak parabola dia. Situ tempat anda tarik Fibo extension. Dia belum sampai 100%. Jadi sebab itu kita masih jangka bergerak ke bawah. Dan ini sama dengan jangkaan kekuatan US dollar. Okey, kembali kepada Mel. Okay, thank you Zuli. Okay, so kita kena speed up di rancangannya. Okay, so kita akan teruskan dengan Siti Wani. Okay, alright. Thank you Mel. So I share screen dulu. Okay. Alright, so Assalamualaikum, selamat malam ya kepada anda semua. Terima kasih kerana masih lagi setia dengan kami. Ini jarang-jarang berlaku ya sebenarnya. Biasalah, topik hari ini sangat menarik sebenarnya. Saya tahu ramai anda di luar sana yang menantikan apakah opinion ya daripada Cik Zuli terutamanya. Okay, so you guys yang memang fokus untuk saham ya, ini adalah satu orang cakap sesi yang paling baik ya, kita nak melihatkan potensi yang kemungkinan bakal berlaku. Tapi ingat ya, anda di luar sana juga, saya rasa satu tugas juga untuk anda juga melakukan analisa anda sendiri ya, kerana kami di sini hanyalah kita membantu ya melalui proses yang kita berikan ni. Jadi tugas utama ni kalau orang cakap nak mengambil keputusan ya, sebarang posisi yang ingin anda masuki itu adalah 100% sebenarnya atas tanggungjawab anda sendiri. Itu yang paling baik sebenarnya. Okay, so hari ni memang rasa Cik Zuli memang dah bagi satu introduction yang paling baik. Okay, berkenaan dengan FOMC yang bakal berlaku pada minggu ini. Yes, hari Khamis sebenarnya awal pagi. Okay, so tak tidurlah you guys semua nanti. Ya, alright. Yang mana yang sangat menantikan. Okay, so normally apa yang kita nantikan ini memang akan memberikan implikasi terutamanya kepada mata wang US dollar. Okay, alright. So kalau anda yang berdagang untuk instrumen jual beli mata wang asing, okay, fokus utama semestinya kepada pasangan
major pair. Okay, major pair pasangan mata wang utama, okay, yang semuanya berpasangan dengan US dollar. Okay, so kita dah lihat tadi masa sesi saya ya, sebenarnya kita katakan tentang UJ dan juga GU. Okay, dua struktur yang sangat baik sebenarnya yang kita lihat. Kalau anda tanya pendapat saya, normally saya lebih interested untuk trade GU berbanding dengan GJ. Okay, sebabnya kita kena melihat kepada satu potensi ya. Bila anda nak membuka posisi, lebih baik mencari kepada satu potensi yang kita lihat kestabilannya. Dan kita tahu keadaan momentum sekarang, macam yang Cik Zuli dah beri satu informasi yang bagus ya kepada kita. Saya pun dapat informasi bagus lah Cik Zuli. Okay, terima kasih. Okay, so kita dah nampak sebenarnya ya di sini di mana fokus kita adalah kita mencari potensi. Contohnya kalau GU, yes, ya, you dah buat, you guna analisa daripada teknik anda paling baik ya, macam saya daripada teknikal saya akan mencari semestinya zon rintangan ataupun resisten, okay, yang berpotensi sebenarnya. Itu adalah level yang paling baik sebenarnya untuk kita nantikan supaya posisi sell yang kita masuk menghasilkan profit yang baik kepada kita semua. So ini sekali lalu ya, kalau untuk anda yang belum tahu, okay, normally saya rasa semua dah tahu. Jangan cakap tak tahu ya. Nak jadi seorang nak invest, nak trade, jangan cakap tak tahu apa-apa pasal FOMC. Okay, alright. So mesyuarat lah. It's like meeting ya, apa yang dibincangkan okay oleh Federal Reserve, okay, dan sudah semestinya akan mempengaruhi mata wang US dollar. Okay, alright. So keputusan ni sebenarnya akan dipengaruhi ya, sama ada kita melihat resultnya cenderung kepada hawkish ataupun cenderung kepada dovish. Okay, tetapi saya rasa melihatkan kepada prestasi ya sepanjang tahun ini, dan kita pun dah nak sampai ke hujung tahun sebenarnya, kita masih lagi melihat satu situasi di mana US dollar masih lagi dalam keadaan yang mengukuh. Okay, alright. Saya baru buka gold pun turun juga. Okay, ini Rasman, kita kena faham structure. Okay, alright Rasman, bila kita nak trade saya tak kisahlah ya apa pair yang you nak trade ya, sebagai contoh gold. Kerana apa? Kerana kita sedang membincangkan sekarang ini okay, potensi kepada pengukuhannya US dollar. Okay, alright. Yes, nanti Cikgu Zuli. Saya rasa Rasman paling baik. Saya pun dah mendapat satu gambaran ya, bila kita dalam kita punya trade ni, okay, macam tadi Cik Zuli kata, penggunaan Stosh, okay, penggunaan RSI. Even kalau you guna default setting, okay, default setting adalah RSI 14. Okay, you boleh gunakan. Okay, so you boleh lihat melalui teknikal yang you guna, cari ya sama ada potensinya di overbought ataupun oversold. Tapi kalau untuk posisi sell, paling baik adalah kita nantikan di lengkuk yang berlaku, iaitu di zone ataupun kita katakan area overbought. Okay, alright. So normally kalau hawkish ya yang sedang berlaku, kita tahu Federal Reserve memang sangat agresif ya. Okay, keadaan ini adalah disebabkan oleh sebab utama adalah untuk mengurangkan inflasi. Walaupun kita lihat inflasi masih lagi berada dalam keadaan yang tinggi. Okay, so interest ya, kita melihatkan perbincangan ini yang sedang kita lihat. Okay, 75 mata asas previously, okay, kemungkinan juga dijangkakan. Okay, 75 mata asas juga. Keadaan ini sebenarnya menggambarkan okay, di mana mereka sedang cuba ya untuk terus mengukuhkan US dollar. Inilah potensi yang kita nak fokus sebenarnya. Okay, alright. Yes, ni Rasman, kalau nak lebih detail, I think better kena ikut sesi Encik Zuli. Saya kalau normally sesi Cik Zuli memang waktu saya sedang bekerja. Ya, tapi you boleh dapatkan, boleh ke Cik Zuli bagi sedikit informasi kalau mereka yang berminat untuk dapatkan yang macam tools ya yang sesi Cik Zuli ajar. Mungkin Cik Zuli boleh share sikit dengan yang di luar sana. Saya tahu anda memang berminat. Ya, okey. Mungkin selepas ni saya akan tengok kat Facebook saya je. Tengok kat Facebook saya. Okay. Jangan add friend sebab friend dah 5,000, waiting list ada lagi 5,000. So tak payah. Tak payah add friend sebab saya merapu je kat situ. Tapi dekat situ ada link tree untuk macam-macam lah Jadi dekat XM ni kita ada syllabus kita. Dan chart saya ni sebenarnya anda boleh dapat setiap hari saya update secara percuma. Okay. Jadi link dia ada dekat Facebook saya, dekat profile.
Dan kalau anda yang nak ikut macam IG Cik Zuli juga, okey, saya memang follow dia. Okey, alright. Sebab di situ anda boleh melihat ya apa melalui kita lihat apa yang dilakukan dari indeks ya. Kalau kita tengok macam USD 500 cash kan, Cik Zuli memang dia akan buat progress dia tu. So ikutlah ya. Ini orang cakap tadi Kimi kata ya, dibayar. Yes lah, dibayar lah. Tapi you guys dapat tu semua free kan. Okay, alright. So, yes, Rasman kata, saya ada soalan masa NFP kenapa pasaran tidak pergi dengan laju seperti dahulu. Okay, kita kena melihatkan kepada, kadang-kadang ini semua dipengaruhi oleh data ya, data yang lepas ya, apa yang berlaku. Dan paling baik sebenarnya, kalau you nak trade masa news ya yang memberikan implikasi yang besar macam NFP, dia boleh pergi lebih kurang dalam 100 pip. Okay, so paling baik adalah make sure ya ada confirmation, okay, ada confirmation. Dan paling baiklah sebenarnya kalau anda yang orang baru ya, ada yang tanya saya memang tak advise lah ya. Kalau normally you new beginners, memang kita tak advise you untuk trade. Paling baik you nak trade before news, okay, after news release. Itu yang paling baik ya, after news release. Ataupun biarkan dulu, okay, structure dia macam mana, then the next day baru anda trade. Okay, alright. Mata wang semakin lemah, RM5 kat atas. Okay, kita harapkan sesuatu lah ya. Kita tahu bank negara pun sedang melakukan sesuatu sebenarnya. Okay, so ini 3 fokus utama yang akan dibincangkan menjelang FOMC yang akan datang nanti. Okay, iaitu kita tahu kadar inflasi yang memang terlampau tinggi sebenarnya. Okay, dan keperluan untuk menstabilkan ekonomi. Ini kita lihat cara kitaran pengetatan fiskal yang bakal berakhir, dan yang terakhir adalah pelarasan harga pendapatan yang meningkat. Okay, alright. Dan kadar faedah ya, ini yang bukan setakat FOMC ya. Kita tahu bahkan ada news dia juga pada minggu ini. So sila beri perhatian sebenarnya. Okay, ikuti kalender ekonomi. Kita di SM pun kita ada kalender ekonomi sebenarnya. Okay, Farouk chill. Okay, alright. So ini yang isu yang kita ni. Dan satu lagi adalah Jumaat ini. Okay, iaitu saya tahulah NFP, anda semua kalau yang belum sedia maklum ataupun anda orang baru ya, kalau anda ikut sesi kami ini kali pertama, Pick of the Week. Okay, terima kasih kerana join kita. Dan untuk makluman anda, NFP adalah satu news yang penting ya. Okay, kalau anda trade instrumen jual beli mata wang asing, okay, melibatkan mata wang US dollar. Okay, so sila beri perhatian. News ni akan memberikan kesan ya, dan pergerakannya selalunya normally dalam range 100 pip lah. Okay, dan NFP akan selalunya data dikeluarkan setiap hari Jumaat pertama setiap bulan. Okay, kerana besok kita dah masuk bulan November ya, 1st November. So Jumaat ni adalah awal bulan November. Okay, joget dansa. Okay, alright. So sedikit ya sebelum kita nak buat rumusan untuk kita punya topik Pick of the Week pada hari ini. Okay, alright. So ini selalunya normally memang kalau sesi saya kita akan gunakan time frame H4. Okay, alright. Dan kita sekarang ni melihat kan satu potensi. Okay, paling baik. Yes, 3 minutes. Okay, alright. Okay, so saya ada lebih kurang lagi dalam 3 minit. Okay, so apa yang saya nak boleh sharekan dengan anda semua. Okay, ini adalah carta untuk pasangan mata wang British Pound US Dollar. Okay, so ini apa yang akan terkesan ya. Okay, sekiranya US dollar mengukuh. Okay, so ini yang kita nantikan. Dan sebenarnya kita melihatkan satu potensi yang baik sebenarnya ya, di mana kita menjangkakan US dollar akan membuat pengukuhan ya melalui data-data yang lepas yang telah berlaku. Okay, alright. So beri penumpuan ya sekiranya pilihan anda untuk anda berdagang menggunakan major pair. Okay, so ini adalah salah satu major pair dan saya memang menampakkan satu potensi sekiranya US dollar mengukuh. Okay, satu peluang untuk kecenderungan harga membuat. So it means kita nak fokus adalah posisi sell. Banyak, yes, banyak isu-isu sensitif. Malam gala kita joget Kimi. Tariklah ya. Ambil gambar nanti ramai-ramai.
Okay, alright. Saya rugi. Saya tak dapat pergi. Saya minta maaf. Okay. FB ada yang tidak puas hati kawasan. Okay. Okay, isu ni sensitif saya tak boleh sebut. Macam perkataan bersalah nanti. Okay, dia macam ni lah ya. Banyak stigma sebenarnya. Okay, terpulang kepada masing-masing. Okay, kalau anda melihat ini adalah satu peluang dan anda melakukan dengan cara yang betul, insyaAllah. Ya, tetapi kalau anda menggunakan apa saja platform dan anda memanipulasikan benda tersebut, makanya ke jalan yang tak betul. Okay, so saya rasa semua anda di luar sini adalah cerdik pandai. Okay, alright. So fikir yang terbaik sebenarnya. Alright, isu yang paling besar sebelum ni yang jadi adalah scam ya. Banyaklah termasuk Cik Zuli kita, salah seorang mangsa sebenarnya. Okay, so fikir secara bijak lah sebenarnya. Kalau Cik Zuli nak scam, dia tak ada dah dekat ruang lanjutan Melayu ni. Dia dah terbang pergi mana hala dah. Ya, tak wujud dah dia dekat Malaysia saya rasa. So, berfikirlah dengan bijak sebenarnya. Okay, alright. So, potensi ya sebenarnya yes, untuk hari ini kita melihatkan satu perjalanan yang baik untuk GU ya, kerana saya melihat paras harga ya, zon rintangan di paras harga 1.17033 ni masih belum berjaya ditembusi daripada last week ya. Okay, daripada last week. Alright, so ini adalah secara shorter term. Okay, untuk anda yang berdagang secara intraday. Okay, so paling baik ya sebenarnya adalah kita menantikan satu potensi untuk harga menembusi zon rintangan di paras harga 1.13877. Okay, saya melihatkan structure ini apabila price break support ini, okay, lebih baik sebenarnya untuk momentum terus membuat penurunan. Okay, alright, so mungkin kita boleh back to Mel dan kita akan buat conclusion selepas ini. Okay, so thank you Wani. So itulah dia pembentangan daripada Zuli dan juga Siti Wani. So kita tinggal lagi 9 minit untuk akhiri rancangan istimewa kami pada malam ni. Okay, so let's summarize. Kita akan dengar daripada Zuli dan juga Wani. So Zuli can start first. Okay, so kita basically untuk bulan ini adalah bulan November, ada satu bulan yang sibuk. Kita mulakan minggu ni dengan FOMC. Kita actually ada 3 seperti Wani sebut tadi ya. Esok kita akan ada RBA dijangka menaikkan kadar polisi, itu bukan satu misteri. Kita juga akan ada Bank of England dijangka menaikkan kadar polisi, inflasi tinggi, dan kita juga akan ada FOMC, itu yang besar lah, dijangka akan menaikkan kadar polisi ya. Sebab satu lagi, inflasi ya. Kita juga akan ada NFP. Jadi NFP pada Jumaat. Minggu depan kita akan ada midterm election, pilihan raya pertengahan penggal untuk US, untuk House of Congress, Representative dan juga Senate, di mana pasaran nak supaya satu Demokrat pegang, satu Republican pegang. Kenapa? Sebab kalau dua-dua houses dekat US, dia macam Dewan Negara dengan Parlimen kita lah, Dewan Rakyat ya. Sebab dekat US kalau satu parti je pegang, polisi jadi bertukar-tukar, senang dia nak luluskan polisi ya. Jadi bila kita ada mix ya, satu Republican, satu Demokrat, dan susah nak tukar-tukar polisi. Jadi kalau tukar-tukar polisi sebagai kuasa ekonomi dunia, pelabur satu dunia boleh terkesan ya. Macam dulu kita ada Patriots Act lah, apalah kan, Volcker Rule lah, macam-macam ya. So dengan adanya midterm election pada minggu depan dan data inflasi. Jadi FOMC kali ni kalau tanya saya tak jangka Powell akan terlalu, dia akan lebih neutral. Rate tetap naik 75 mata. Itu bukan satu misteri. Anda tengok dekat mana-mana ekonomi kalender memang dah letak jangkaan ya. Tetapi apa yang menjadi perhatian adalah kepada speech Powell. Tapi kena faham kepada press conference ya. Tapi kena faham untuk kali ini punya FOMC dia tak keluarkan data projection. Yang bulan 12 nanti itu yang FOMC yang meriah. FOMC mesyuarat Farouk 8 kali setahun. 8 kali setahun. Daripada 8 kali ni, 4 kali dia keluarkan projection. Dia bila orang bermesyuarat dia kata okey, aku nak buat benda ini. Jadi dia letakkanlah target-target dia. Kalau cuma meeting dia, itu makan cekodok, tak ada apa. Jadi apa yang dia buat adalah dia letakkan kita buat polisi macam ni,
pertumbuhan ekonomi macam mana, inflasi macam mana, kadar pengangguran macam mana, dan juga jangkaan untuk kadar faedah ke depan. Itu adalah untuk bagi tahu market jangkaan ke depan. Jadi ini dikeluarkan daripada 8 kali meeting, 4 kali. Bulan 3 untuk Fed, bulan 3, bulan 6, bulan 9 dan bulan 12. Jadi bulan 12 nanti yang akan meriah FOMC yang banyak pergerakan. Okey, yang lain tak. Yang lain mungkin akan bertobat sekejap, lepas tu baru dia ikut balik. Bergerak masa FOMC, lepas tu tak ada apa. Kecuali ada something yang besar disebutlah. Itu saja. Tapi secara besarnya saya tak nampak Powell nak sebut apa-apa, sebabnya minggu depan ada election. Macam bank negara kita lah, dia tak nak menyebut something yang boleh menyebabkan pasaran jatuh. Itu boleh menjadi satu isu politik. Sebab minggu depan kita ada pilihan raya. Jadi apa dia, saya tak nampak benda tu lah. Jawab komen Farouk tadi, komen siapa? Rasman tadi mengenai isu halal dan haram. Platform anda nak tanya, tak kena. Kalau tanya kami dekat XM. Jadi bukannya orang yang patut anda tanya, kan? Sebab XM adalah broker, salah satu daripada instrumen adalah currency. Jadi kalau tanya kami, biarpun katalah saya kata dia tak ngam untuk saya. Katalah, kata contoh saja, saya tak akan jawab dia haram. Jadi anda tak dapat jawab tak dapat tanya kat sini sebab satu lagi belakang nama saya tak ada, depan nama saya tak ada Al-Ustaz. Kalau ada, then boleh tanya. Jadi sebab isu agama kami tak dapat nak jawab. Jadi tak sesuai. Itu yang lazim saya jawab. Kalau tanya saya, dagangan secara besarnya adalah harus hukum dia yang saya faham. Dan kalau anda faham bagaimana instrumen semua ni diterbitkan dan didagangkan, dan saya yakin, kalau saya lah, ia adalah tetap harus. Kalau daripada sudut saya pernah sendiri buat benda ni lah. In other words, jadi saya faham bagaimana transaksi dia. Nostro, Vostro, tak apa, tak payah cerita benda tu. Yang tahu, kita ada pegang actual unit dia. Tak kisah CFD atau tak. Jadi itu yang dapat saya cakap. Powell tak cakap tu lah. Powell setakat ini rekod beliau, alamak, stuck stuck balik. Stuck balik. Alah. Yang dekat online ni saya tengok okey je. Stuck online balik ke tak? Kimi. Start online okey. No, we are. Okey. Setakat ini rekod Powell, setiap kali orang jangka dia neutral, something happen. Setiap kali setakat ini. Jadi rekod dia tak baik lah. Jadi itu sahaja. Balik kepada Mel. Mel stuck ke tak Mel? Sila Mel. Okay, no, I'm fine. Okay, thank you Zuli. So kita akan akhiri dengan summary daripada Siti Wani. Silakan. Okay, alright. So thank you Mel. Okay, satu topik yang cukup menarik hari ini. Okay, jadi kita sebenarnya akan melihatkan satu pergerakan yang cukup baik sebenarnya kepada US dollar. Okay, saya masih lagi melihatkan potensi. Kalau saya akan membeli mata wang US dollar. Okay, masih lagi dalam keadaan yang baik. Okay, berdasarkan daripada segi teknikal, dan kita juga melihatkan kepada data-data yang telah berlaku. Cuma kita nantikanlah secara officially. Okay, apakah keputusan yang akan diambil oleh FOMC menjelang hari Khamis awal pagi nanti, dan juga data NFP pada hari Jumaat malam nanti. Okay, so pada anda di luar sana, okay, apa saja instrumen dagangan yang anda lakukan, okay, lihatlah potensi ini, dan kita sebenarnya paling baik sebenarnya untuk kita fokus melihatkan kepada possibility US dollar masih lagi dalam keadaan yang baik sebenarnya. Okay. Kita pun ada lebih kurang lagi 3 minit. Okey, sebenarnya tadi ada saya tengok satu soalan, tapi sekejap saya cuba untuk view kerana saya punya screen monitor saya rasa. Saya rasa ni saya yang problem. It's not Mel. Okey, dia hang. Baru okey sebab saya terpaksa refresh ya. Okey. Saya cuba jawab satu soalan yang terakhir. Okey. Power tak cakap pun meriah. Okay. Alright. Okay, tadi kejap. Okay, alright. It's okay. Tak Rasman. Tak apa. Rasman.
better bertanya daripada tak tanya. Betul. Kalau sesuai kami jawab, tak sesuai kami tak jawab. Yes. Jadi tak ada tak selesa. Bertanya. Trader adalah seorang yang curious, sentiasa nak tahu. Dia yang tak eloknya kalau tak tanya. Itu lagi tak elok. Okay. Jadi tanya, itu lagi bagus. So saya jawab satu soalan yang terakhir ni sebelum kita nak end kita punya session. Rasman tanya mata wang mana yang jadi ketua sekarang? Okay. Alright, USD ke Gold cikgu? Okay. Maknanya ini kalau melibatkan Penkol ya. Nampak tu Cik Zuli sangat mahir. Dia pun dah bagi hint dah sebenarnya tau. Ini bagus potensi yang you guys dah nampak ya. Russian Ruble. Yeah. Itu mata wang paling kuat dalam dunia sekarang ni. Betul. Okay. Orang sebut Kuwait dinar kan, tak. Yang paling banyak pergerakan adalah Russian Ruble. Yes. Okay. Alright. So kita pun dah bersedia untuk end sebenarnya. So fokus kalau gold, Rasman fokus sekarang melihatkan potensinya lebih kepada sell. Okay. Alright. So insyaAllah besok kita jumpa lagi. Seperti biasa sesi kita. Kalau sesi saya jam 7 malam untuk besok. Okay. So sesi Cik Zuli pukul 2 petang ya. Besok betul ke? Besok 2? Saya rasa pukul 2. Okay. So terima kasih. Yes. Terima kasih kepada anda semua. Kita serahkan sesi ini semula kepada Melvin. Okay, so itulah dia rancangan istimewa kami walaupun pendek sahaja, so singkat sahaja. Okay, so esok kami ada bicara personality. Okay, dari jam 8 hingga 9 malam juga. So ramai-ramai kami akan doa. Okay, the show will go on very smoothly. Alright, so maaf lagi sekali atas gangguan teknikal yang kami telah adakan pada awal sesi tadi. Alright, so itu sahaja untuk rancangan istimewa kami Pick of the Week di Ruang Lanjutan Melayu dari jam 8 hingga 9 malam bersama saya Melvin sebagai host anda dan juga dua pakar kami Zuli dan Siti Wani. So pastikan anda saksikan kami seperti biasa setiap hari Isnin hingga Jumaat di Ruang Lanjutan Melayu dari jam 1 tengah hari hingga 9 malam di mana anda akan dapatkan pendidikan tanpa had. Alright, so teruskan berdagang bersama XM. My name is Melvin. Lagi sekali selamat malam kepada anda semua.